Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar warga Farmasi Duyung? Saya Haji Kisan, anda bersama Borak Sihat bersama Duyung. Pada pagi Sabtu ni, saya percaya ada sahabat-sahabat yang sedang stay at home semasa sepanjang PKP ni. So, saya daripada tim Farmasi Duyung nak ambil peluang untuk mengucapkan tahniah kerana anda menyahut saranan daripada kepada kerajaan untuk stay at home. Dengan cara kita bantu frontliner untuk memutuskan rantaian wabak COVID-19 ni. So, apa kata hari ni kita belajar sikit. Tajuk yang saya nak cerita pasal pagi ni ialah mengenai review produk review produk, iaitu manakah satu vitamin C yang sesuai untuk anda. Okey, since saya adalah farmasis di Farmasi Duyung Serkam, so saya just nak cerita hari ni pasal apakah manfaat vitamin C, apakah dos-dos yang sesuai mengikut sumber myhealth.gov.my, dan juga apakah jenis-jenis suplemen vitamin C yang berada di pasaran yang sesuai untuk anda. Itu yang saya nak cerita pada pagi ni. Okey, siapa yang sempat melihat video saya ni, saya sedang live, boleh like dan share supaya kita harapkan ramai yang mendapat manfaat daripada tajuk yang kita nak cerita pada pagi ni. Okey, so saya just nak mulakan. Okey, first kali, apa dia vitamin C ni? Vitamin C ni ialah salah satu nutrien yang penting yang diperlukan dalam badan kita. Okey, sebenarnya vitamin ni ialah salah satu vitamin banyak yang perlu dalam badan kita, tapi saya hanya nak fokuskan pasal vitamin C saja. Kalau vitamin lain, sebenarnya ada vitamin B, vitamin C, D, E, atau mineral. Okey, so saya hari ni just nak fokus pasal vitamin C. Sebab apa? Sebab dekat kumpulan WhatsApp heboh duk cerita pasal vitamin C, vitamin C, vitamin C. So sekarang ni saya nak cerita atas pengetahuan yang saya ada supaya jelas. Saya tak nak bagi tuan-puan ragu. Okey, apa yang di bawah pengetahuan ataupun ilmu yang saya ada, saya share. Okey, vitamin C ni apa? Vitamin C ni ialah vitamin yang kita kenali sebagai ascorbic acid, yang larut air. Larut air, dia bersifat antioksida. Bermaksud bila kita ambil vitamin C ni, yang first manfaat yang kita boleh dapat ialah dia bantu untuk bila mengelakkan daripada sel-sel badan kita mudah rosak lah, disebabkan oleh teroksida. Sebab apa? Sebab bila kita keadaan stres, sel-sel badan kita akan juga mengalami stres, mudahnya berlaku oksidatif. Jadi vitamin C punya kerja, dia akan bantu untuk elak ataupun seimbangkan balik, jangan berlaku mengurangkan masalah oksidatif ni. Okey, itu satu manfaat yang pertama. Okey, manfaat kedua, vitamin C ni dia membantu untuk meningkatkan sistem imun badan. Okey, dia tidak merawat, dia bantu dengan cara meningkatkan sistem imun badan. Yang ini, okey, saya bagi contoh, ini sangat bagus untuk mereka yang baru pulih daripada penyakit. Okey, kebetulan saya ada pengalaman setahun lepas. Okey, setahun lepas saya menghidap pneumonia, iaitu jangkitan paru-paru, kumban pada paru-paru. Sebaik saya pulang daripada hospital, masa tu memang keadaan masih lemah, kurang selera makan. So apa yang saya mulakan untuk bantu untuk pemulihan badan, saya ambil vitamin C lah. Vitamin C, masa tu saya tak larat nak makan buah hari-hari, saya ambil suplemen dengan harapan. Sebab apa? Sebab vitamin C ni cerita dia akan bantu untuk memperbanyakkan sel-sel imun sistem kita lebih baik dan banyak. Itu satu. Lepas tu dia akan bantu meningkatkan sel-sel antibody dalam badan kita untuk lawan penyakit tu kedua, dan dia bagi tenaga kepada orang yang baru nak pulih daripada penyakit. Sebab itulah ada juga yang menggunakan vitamin C dengan dos megados untuk pemulihan. Tapi yang itu saya kurang arif, saya tak recommend. Just kalau untuk peringkat saya hanya boleh, saya akan recommend untuk ambil dos yang sesuai sahaja. Macam saya masa pulang daripada balik hospital, saya ambil vitamin C, saya ambil yang dos 250 mg sehari, jenis kunyah.
Okey, tapi kita konsisten lah. Yang ceritanya ialah satu hal kita ambil ubat, satu lagi kita nak konsisten. Dua key ni je supaya apa? Supaya dengan adanya pengambilan yang sesuai dan konsisten, kita harapkan manfaat baik pada suplemen vitamin C ni. Okey, tu yang kedua, dia bantu untuk meningkatkan sistem imun badan dan juga membantu untuk memulihkan sel-sel yang rosak. Okey, kalau tuan-puan nak tahu, okey, saya ambil pendekatan mengenai macam COVID ni, ada sesetengah yang alhamdulillah telah sembuh, tetapi saya percaya ada juga beberapa kecederaan yang berlaku pada paru-paru mereka. Jadi alternatif yang mereka boleh amalkan ialah mengambil suplemen nutrien-nutrien yang baik lah. Salah satunya lah vitamin C. Selain daripada makanan seimbang, contohnya macam ambil makanan seimbang, cukup rehat, berjemur untuk dapatkan vitamin D3. Okay. So sekarang ni saya just nak share untuk mereka yang baru pulang daripada hospital, suplemen yang antara yang tuan-puan kena consider, kena ambil dan secara konsisten ialah vitamin C. Satu hari sebiji cukup. Okey. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, apa lagi manfaat vitamin C? Dia bantu untuk meningkatkan vitamin C ni dia bantu untuk serapan zat besi dalam makanan. Okey, zat besi ni pula yang bagusnya diperlukan untuk membina sel darah merah. Okey, jadi bila kita makan vitamin C, sel darah merah pun terbentuk dengan banyak. Senang cerita, hemoglobin kita dalam keadaan stabil, insya-Allah dia akan memberi kita tenaga. Sebab apa? Sebab hemoglobin ni dia jangan, okey, untuk dewasa dia jangan kurang daripada 12.5 sebab bila kita HB kita panggil HB ni, jika dia kurang ataupun mereka yang mengalami anemia, kurang darah pun kesan-kesan pun tak bagus juga. Kesan-kesannya ialah mereka akan cepat letih, kulit mereka kering, lepas tu banyak masalah-masalah komplikasi lain. Jadi manfaat yang ketiga vitamin C ni yang kita kena consider sebab dia bantu serapan zat besi dalam makanan, dan zat besi ni pula kerja dia ialah dia membantu untuk pembentukan sel darah merah yang meningkatkan hemoglobin, bacaan hemoglobin dalam diri kita. Okey, so tu adalah manfaat yang ketiga. Dan yang keempat, manfaat vitamin C ni ialah dia membantu untuk penghasilan kolagen di dalam badan. Apa dia kolagen? Kolagen ni ialah protein yang diperlukan untuk pembentukan pada rawan, dia akan pembentukan pada saluran darah. Jadi bila kolagen cukup, jadi kuranglah masalah-masalah kerosakan pada saraf. Pertama, kerosakan pada saluran darah. Yang kedua, dan juga dia bagus untuk kulit. So senang cerita, manfaat lain yang kita boleh dapat bila kolagen ni cukup, kita punya kulit jadi lembap. Itu satu, tak kering. Dan juga ni lah, nampaklah kulitnya tak adalah mengering sangat, dan juga dia bantu untuk mengurangkan atau memudarkan parut. So senang cerita, banyak sebenarnya manfaat vitamin C ni, tapi kena ambil ikut keperluan. Kalau lebih, kita bimbang, sebab ada je sahabat yang dia recommend ambil banyak. Kita bimbang, ada kesan megados pula. Kesan sampai megados yang utama pada vitamin C ialah, pertama, mereka yang mengambil dos tinggi, satu, dia akan mual-mual muntah sepanjang hari. Itu pertama. Yang kedua, berlakunya cerit-berit. Cerit-berit ni jangan ambil ringan. Cerit-berit ni kalau dia berpanjangan menyebabkan kita dehydrate ataupun kurang air, itu bagi kesan juga yang tak bagus untuk kita. So senang cerita, sahabat-sahabat, please ambil vitamin C sekadarnya, ambil yang dos yang sesuai. Jangan ambil megados sebab kesan sampingnya yang kedua, yang ada dua ni, iaitu satu, mual muntah sepanjang hari. Keduanya ialah masalah cherry berry. Cherry berry yang tidak dirawat juga boleh menyebabkan dehydrate pada badan, juga boleh menyebabkan maut. Okey. So sekarang ni itu saya nak cerita pasal manfaat. Okey, so seterusnya apa lagi? Okey, sumber utama yang kita boleh dapat vitamin C dekat semula jadi kita. So please sahabat-sahabat, silalah makan buah. Buah apa ya? Buah tempatan yang kita kaya dengan vitamin C. Contoh buah tembikai, buah jambu batu, buah oren,
buah betik. Okey, itu ialah sumber yang paling tinggi vitamin C. Contoh yang ini mengikut pembacaan saya. Buah oren, sebiji buah oren dia boleh memberi 59 hingga 83 miligram. So dia cukup untuk dewasa. Ataupun kalau ada yang dapat sumber jambu batu lagi bagus. Dia boleh sebiji jambu batu tu dia boleh memberi hasil vitamin C sebanyak 206 miligram. So senang cerita, siapa yang ada sumber oren, siapa yang ada sumber jambu batu boleh makan hari-hari pun tak ada masalah sebab dia kaya dengan vitamin C. Okey. So kalau yang tak sempat nak makan buah, ada sayur antara yang banyak vitamin C ialah brokoli, sayur-sayur hijau dan juga tomato. Okey. So saya just selepas ni saya nak cerita pula pasal dos-dos yang sesuai. Okey, untuk dos-dos yang sesuai ni saya memetik sumber myhealth.gov.my, di mana di sini dia nyatakan untuk umur 1 hingga 6 tahun keperluan vitamin C sehari hanyalah 30 miligram. Okey, 30 bermaksud vitamin C ni boleh dapat daripada sumber semula jadi. Tapi jika bagi anak-anak yang memilih, yang tak suka makan buah, tak suka makan sayur, kita ada pilihan. Ini adalah contoh sahaja yang berada di pasaran, iaitu Chaim vitamin C 30 miligram. Yang ini bagi anak-anak yang dah pandai kunyah, yang dah pandai hisap, kita bagi dia satu hari sebiji pun dah cukup untuk keperluan anak-anak tadi daripada 1 hingga 6 tahun. Yang ini perisa oren. Ada juga perisa lain iaitu perisa strawberry. InsyaAllah benda ni cukup untuk keperluan vitamin C mereka. Okey, tu yang pertama. Bagi anak yang berumur 7 hingga 9 tahun yang dah sekolah, yang dicadangkan ialah dos keperluan sehari ialah 35 miligram. Tapi ini tengok kepada anak yang aktif ataupun tak aktif. Kalau lagi aktif sebenarnya dia perlu lebih. Sama ada dia boleh ambil yang 30 mg ni satu hari sebiji ataupun satu hari 2 biji. 2 biji untuk memenuhi keperluan dos sehari vitamin C anak-anak tadi. Okey, itu yang golongan yang kedua. Golongan yang ketiga ialah yang berumur 10 hingga 18 tahun. Keperluan hanyalah 65 mg. Okey, yang ini biasanya untuk anak yang sekolah menengah. Sekolah menengah ni kita boleh sarankan untuk bagi dos yang tinggi sikit. Dia cadangkan 65, tapi kadang-kadang sebenarnya bila kita ambil secara oral ni, serapan dia berkaitan dengan serapan pula. Bila kita ambil dos yang memang ngam-ngam saja, kita bimbang serapan tak cukup. Biasanya 50% saja yang terserap dalam badan. Sebab itulah macam kami sarankan ambil contohnya macam anak yang 10 hingga 18 tahun ni, dia perlu ambil kalau yang dos 100 mg, dia boleh ambil 2 ke 4 biji sehari sebab bila dia ambil dos macam tu, supaya serapan yang 50%, contohnya 50% saja yang terserap, cukup untuk keperluan vitamin C anak tu. Okey. So kalau yang berumur 18 tahun dan ke atas, macam peringkat umur kita, saya suka nak cadangkan dos yang rendah dahulu, iaitu 250 mg. Boleh ambil satu hari sebiji sahaja ataupun satu hari 2 biji. Okey, yang ini adalah contoh sahaja flavored vitamin C jenis kunyah ataupun jenis hisap. Okey. So ini adalah beberapa contoh yang berada dekat pasaran. Okey, tetapi kalau tuan-puan perasan, dekat pasaran ada banyak dos yang lebih tinggi-tinggi. Contohnya dos 500. Ada yang jenis rendam air yang soluble tu 1000 mg. Yang itu jangan silap. Kebiasaannya dos-dos yang tinggi ni kita akan recommend kepada mereka yang pertama sekali golongan yang perokok. Mereka yang memang memerlukan vitamin C yang lebih tinggi berbanding dengan keperluan seharian mengikut myhealth.gov.my ni. First kali golongan yang perlukan dos tinggi ni ialah contohnya perokok, di mana adanya isu penyerapan vitamin C dekat situ. Itu yang pertama.
golongan yang suka minum kopi, teh, di mana penggemar kafein lah saya panggil. Penggemar kafein yang kadang-kadang dia boleh ambil kopi ataupun teh tu sehari sampai 4 cawan. Okey, sebab apa? Sebab kafein ni dia bagus kalau dia dos normal, tapi bila dia ambil dos yang tinggi, dia ambil 1 hari 4 cawan tu, kafein yang tinggi boleh mengganggu serapan vitamin C. Jadi apa alternatif yang penggemar kafein ni perlu ambil ialah kena ambil suplemen vitamin C untuk mencukupkan keperluan dalam badan dia. Suplemen vitamin C ataupun kena ambil sumber-sumber vitamin C yang saya cerita sebelum ni, iaitu daripada buah ataupun daripada sayur. Okey, siapa lagi? Golongan yang ketiga ialah mereka yang kerja di dalam keadaan stres. Stres bermaksud kemungkinan pekerja kilang, pekerja yang long hours ataupun frontliner kita yang perlu bekerja 12 jam dan ke atas, yang sentiasa sibuk. Mereka juga memerlukan suplemen vitamin C dengan dos yang tinggi. Biasanya saya cadangkan untuk dos 500 mg sehari, ambil 1 biji untuk memenuhi keperluan mereka. Okey. Dan juga tapi kena ingat tak semua orang boleh ambil vitamin C ni. Ada juga yang kena jaga-jaga. Siapa dia? Yang first kali ialah mereka yang mengalami berulang penyakit batu karang berulang. Itu satu. Mereka yang memang ada masalah penyakit darah. Penyakit darah tu macam contohnya dia ada masalah serapan darah lah, sama ada kanser darah. Yang kena jaga-jaga ataupun hati-hati dari segi pengambilan vitamin C. Dan yang ketiga, golongan hamil. Golongan hamil ni kalau ikut keperluan sehari hanyalah 100 mg sahaja. So biasanya kalau untuk ibu yang mengandung, saya tak cadang ambil suplemen. Better ibu tu dia ambil daripada sumber asli. Senang cerita, dapatkan rajin-rajinlah makan buah, makan sayur pada ibu-ibu yang hamil. Okey. So saya rasa itu saja saya nak share pada pagi ni. So rajin-rajinlah makan buah, rajin-rajin makan sayur, sebab itu untuk mendapatkan manfaat vitamin C yang sangat bagus dalam badan kita. Saya dah cerita pasal manfaat vitamin C, tapi ingat jangan overdose pula. Jika tuan-puan masih ragu-ragu, tak faham mana satu pilihan yang dos yang terbaik untuk tuan-puan, boleh walk in sahaja. Saya just buat video pendek ni, tapi tak mampu nak meliputi semua golongan. Jika tuan-puan perlukan khidmat nasihat secara spesifik, boleh PM di bawah ataupun komen sahaja supaya tim kami boleh bantu tuan-puan. Okey, itu saja saya nak share pada pagi ini. Semoga tuan-puan sihat. Saya doakan juga kepada frontliner, petugas-petugas KKM, tim saya juga farmasi, ATM dan juga polis, rela, pengendali makanan, bahagian pembersihan yang sedang bertekun lumus dalam membasmi wabak COVID-19 ni. Terima kasih banyak-banyak. Jasa tuan-puan tidak dapat kami balas, tapi kita doakan sama-sama supaya orang kata wabak ni dapat dihapuskan dengan segera. Okey, itu saja. Terima kasih kerana menonton. Ingat, anda sihat, kami gembira. Assalamualaikum.